Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat. Baiklah, hari ini kita akan sambung bab 8 iaitu 8.2 sukatan serakan. Okay, dalam sukatan serakan pada kali ini kita akan lebih kepada mencari, kita tengok pada kelebihan dan kekurangan sesuatu sukatan serakan yang dipilih. Okey. Terus kita pergi kepada standard pembelajaran di sini. Okey, menerangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan. Okey. Kemudian di sini kalau kita tengok apakah sebelum ni kita dah belajari macam mana nak mencari julat antara kuartil, variance dan juga sisihan piawai. Okay, menggunakan formula-formula ataupun rumus-rumus yang kita sudah bincangkan di dalam video yang kedua dalam bab ini. Okey, untuk sukatan serakan julat, julat ialah sukatan serakan yang paling mudah dihitung. Kalau kita tengok formula pun sangat simple sahaja untuk mencari julat. Okey, tapi julat tidak memberi gambaran yang baik tentang cara data itu ditaburkan. Okey, dan bagi kes yang wujudnya pencilan, ataupun nilai yang ekstrim. Pencilan ataupun nilai yang ekstrim, julat antara kuartil adalah sukatan serakan yang lebih sesuai untuk menunjukkan taburan. Jadi kalau julat senarai data kita tu, data kita yang ada nilai yang terlalu jauh ataupun kita panggil nilai pencilan ataupun nilai ekstrim, jadi kita perlu gunakan julat antara kuartil untuk mendapatkan data yang lebih tepat. Okey, manakala sisihan piawai, biasanya sisihan piawai ini kita gunakan untuk membandingkan dua set data. Okey, kita bandingkan dua set data untuk mengetahui data mana yang lebih konsisten ataupun yang terbaik. Okey, sisihan piawai yang kecil menunjukkan data terserak berhampiran dengan min. Okey, sisihan piawai yang nilainya kecil menunjukkan data terserak berhampiran dengan min. Manakala sisihan piawai yang besar menunjukkan data terserak jauh daripada min. Jadi yang mana lebih baik? Data yang hampir dengan min ataupun data yang berjauhan dengan min? Okey, semestinya kita akan ambil nilai sisihan piawai yang kecil supaya data itu tak lari jauh daripada nilai data sebenar, iaitu kita refer kepada min. Okey, tengok contoh yang pertama di sini, contoh 10 dalam buku teks. Hitung julat dan julat antara kuartil bagi set yang diberi. Tentukan sukatan serakan yang sesuai digunakan untuk mengukur taburan set di atas. Jadi di sini penyelesaiannya dia sudah beri kat sini. Kalau kita perhatikan data yang diperolehi ini, datanya ada satu nilai yang ekstrim di sini, iaitu jauh. Nilainya berjauhan, nilainya terlalu jauh daripada nilai data-data yang selainnya. Betul tak? Jadi ini yang kita panggil data pencilan ataupun data ekstrim. Jadi kalau kita tengok julat, bila kita cari julat, maksudnya kita akan dapatkan data yang paling besar, tolakkan nilai yang paling kecil. So didapati julatnya adalah 30. Okey, julatnya 30. Jadi julatnya agak besar. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dia juga cari julat antara kuartil. So julat antara kuartil dicari. Contohnya kalau kita tengok mana dapat julat antara kuartil, kita dapatkan dulu min. Okey, min kita berada di sini. Ini median. Okey, median kita berada di sini. So untuk kuartil pertama kita akan tentukan nilai di tengah-tengah sebelum min. Ini adalah kuartil pertama. Ini untuk dapatkan kuartil ketiga, iaitu tengah-tengahnya adalah 21. So ini adalah kuartil ketiga. Jadi kuartil ketiga untuk dapatkan julat antara kuartil ketiga 21, tolakkan kuartil pertama iaitu 11. So nilainya adalah 10. Jadi julatnya tak terlalu besar di sini. Jadi maka mana yang lebih tepat untuk kita gunakan?
mestilah jumlah antara kuartil, sebab kalau kita kira jumlah antara kuartilnya lebih kecil berbanding dengan nilai julat disebabkan oleh terdapatnya nilai yang agak besar di sini, iaitu nilai pencilan, nilai ekstrim tadi. Okey. Tengok contoh yang ke-11. Ini untuk membandingkan dua pencapaian murid. Okey, perbandingan, kalau melibatkan perbandingan, kita lebih prefer guna sisihan piawai. Okey, sisihan piawai. So kita akan tengok okey yang mana result ataupun yang lebih konsisten result dia. Okey, salah satu murid akan dipilih untuk mewakili sekolah dalam satu pertandingan kuis fizik. So, jadi siapakah yang layak dipilih dan beri justifikasi anda. Jadi di sini kita akan cari dulu min. Okey, kalau kita tengok penyelesaian di sini, okey, dia akan cari min untuk untuk Aiman dan John. Okey, didapati, okey, cuba kamu perhatikan nilai min ni adalah sama. Okey, jadi kalau kita bandingkan dengan nilai min, kita tak boleh tentukan siapa yang sesuai. Betul tak? Sebab nilainya adalah sama. Jadi, kita cari sisihan piawai bagi Aiman dan John. Okey, macam mana cari sisihan piawai? Kita dah pelajari dalam kelas sebelum ni. Cari sisihan piawai, didapati Aiman, sisihan piawainya adalah 17.67. Manakala John, sisihan piawainya adalah 7.574. Okey, jadi yang mana yang mempunyai sisihan piawai yang kecil itulah sebenarnya yang lebih konsisten. Sebab nilainya tidak terlalu terserak jauh daripada nilai min. Okey, nilai min yang sebenar. Jadi kita ambil, bukan nilainya min tu sama, bukan. Dia sebenarnya sisihan piawai yang kecil ni menunjukkan serakan data itu tak terlalu jauh daripada min. Okey, tidak terlalu jauh. Jadi di sini kita boleh simpulkan bahawa John akan dipilih untuk menyertai kuis fizik. Okey, kenapa? Disebabkan markah bagi John adalah lebih rendah. Sisihan piawai bagi markah John lebih rendah dan kerana pencapaian John adalah lebih konsisten. Okey, makanya sisihan piawai rendah, maka dia punya data tak terlalu jauh terserak, maksudnya dia lebih konsisten. Okey. So, kamu boleh cuba praktis 8.2b, tapi kamu pastikan jawab dahulu soalan di dalam buku modul dan boleh gunakan soalan daripada buku teks untuk menguji lagi kefahaman kamu dalam topik ini. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada bahagian yang seterusnya. Ini standard pembelajaran membina dan mentafsir. Membina, kamu perlu tahu membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data tak terkumpul. Jadi sini kemahiran yang kamu perlu ada adalah membina plot kotak. Kemudian kamu perlu tahu mentafsir plot kotak. So nampak tak di sini? Ini adalah salah satu lagi maklumat penting yang kamu perlu tahu dan selain daripada plot titik dan plot daun, batang dan daun. Okey. Apakah itu plot kotak bagi set data terkumpul? Okey, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan plot kotak. Plot kotak ialah satu cara untuk mempamerkan taburan bagi satu set data berdasarkan 5 nilai. Okey, iaitu yang ini kamu perhatikan nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum. Jadi di sini kita akan dapatkan 5 nilai ini dan dalam plot kotak ini dia akan tunjukkan kelima-limanya. Okey, plot kotak. Sekejap cikgu cari highlighter. Okey. Tengok sini, plot kotak dapat menunjukkan sama ada suatu set data ialah simetri pada median. Okey, plot kotak selalunya digunakan untuk membuat analisis bagi bilangan data yang banyak. Okey, jadi penting kat sini adalah 5 benda yang kamu kena cari dahulu sebelum kita plotkan plot kotak, iaitu nilai minimum, nilai maksimum, kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Okey, nampak 5 benda ni perlu ada dan
plot kotak dapat menunjukkan sama ada suatu set data adalah simetri pada median. So kalau kita tengok contoh di sini ada 3 bentuk di sini. Yang pertama kalau kita tengok ini seimbang, nampak tak? Ini bentuk yang seimbang. Kalau tengok bentuk yang pertama lebih seimbang sebab mediannya berada betul-betul pada tengah-tengah antara kuartil ketiga, kuartil pertama. Kalau kamu tengok bentuk kedua, nampak tak seimbang di sini sebab mediannya berada berdekatan dengan kuartil pertama. Okey, manakala bentuk ketiga, mediannya berhampiran dengan kuartil ketiga. Okey. Jadi ada beberapa bentuk yang kita boleh daripada data kita sebenarnya. Okay, depends kepada data. Okey, cara untuk membina plot kotak. Okey, plot kotak akan dibina di atas segaris nombor. Okey, konsep dia lebih kurang sama dengan kita bina plot titik tu. Okey, pertimbangkan data di bawah. Contoh kita go through contoh ini. Diberi satu set data pelajar 5 orang pelajar bahasa Cina kan dalam ujian bahasa Cina. Okey, bagi set data ini nilai-nilai seperti berikut ditentukan dahulu. Maksudnya daripada set data ini kita akan cari nilai minimum. So data ini sudah disusun dalam bentuk menaik. So ini adalah nilai minimum, ini nilai maksimum. Okey, ini minimum, ini maksimum. Okey, mana dia median? Median maksudnya berada di tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 1. Okey. Nampak mediannya adalah 57. Itu cara cikgu nak tentukan dengan cepat. Cikgu terus potong saja. Okey, seimbangkan dia dan yang di tengah-tengah itu adalah median. So ini median. Okey, nak tentukan kuartil pertama. Kuartil pertama daripada sini. Tengah-tengahnya mana? Okey, jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, ini kuartil pertama. Okey, so kuartil ketiga pun adalah 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 68. Ini kuartil ketiga. Boleh? So, daripada sini, data ni kamu akan dapatkan ke-5 nilai dahulu. Boleh? So, min 35, maksimum 75. Minimum ini bukan min purata tu, ini minimum data paling kecil. Kuartil pertama 45, median 57, kuartil ketiga 68. Okey. Okey, maka plot kotak di atas dapat diberikan seperti berikut. Jadi kat sini kita akan buat dalam bentuk number line macam biasalah, macam plot titik. Okey, cuma kita buat dalam bentuk kotak. Jadi nilai minimum, tandakan nilai minimum, nilai maksimum 75, nilai kuartil pertama 45, median 57. Nampak 55, 56, 57. Okey. Kuartil ketiga 68, 65, 66, 67, 68. Nampak? So cara kamu nak baca skala tu pun perlu ikut pada kemahiran yang kita dah belajar sebelum ni lah. Boleh? So, pada kuartil pertama sampai kuartil ketiga ni kita akan bentukkan kotak macam tu. Dia bentuk apa sebenarnya? Bentuk kotak. Bentuk macam simbol LED kan? Okey, so faham Boleh? Okey. Contoh diberi 2 plot kotak. Yang daripada tadi kita disuruh lukis. Tapi untuk contoh 12, disuruh kita nyatakan pula median dan sebagainya. Contoh A, kita tengok A, okey. Diberi 2 plot kotak, bagi setiap berikut, nyatakan median. Okey, tengok dulu A. Median bagi A, mediannya berada di sini. Ini median, ini kuartil pertama. Kuartil ketiga ini maksimum, nilai maksimum. Dan ini nilai minimum. Okey. Jadi median bagi yang pertama adalah 50 berapa? Okey. Ini cara kamu nak baca pun perlu hati-hati. So ini mungkin 52, 4, 6, 8, 10. Nampak? Kat sini maksudnya satu kotak kecil ni bernilai 2. So di sini 52. Okey. Mediannya adalah 52.
Okay, kuartil pertama adalah 32, 34, 35. Okay, separuh daripada 30 kotak itu adalah 1. Separuh yang banyak adalah 1. Jadi ini adalah 32, 4, 35. Kemudian kuartil ketiga 60, 62, 64. Julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil. Macam mana dapatkan julat antara kuartil? Ingat balik formula kita. Kuartil ketiga tolakkan kuartil pertama. Jadi kat sini pun kita boleh dapatkan kuartil ketiga tadi kita adalah 64 tolakkan kuartil pertama 35. So kamu akan dapat nilainya iaitu 29. Okey. Daripada kotak ini pun sebenarnya kamu boleh kira kuartil pertama, kuartil ketiganya ataupun maksudnya nilai di sini adalah nilai bagi julat antara kuartil sebenarnya. Okey. Kemudian nilai minimum. Nilai minimumnya adalah 10, 12, 14, 16, 18. Kemudian nilai maksimum 80. Okey. So julatnya adalah nilai maksimum tolakkan nilai minimum. Okey, julatnya adalah nilai maksimum tolakkan nilai minimum iaitu 80 tolakkan dengan 18. Boleh? Nilai maksimum tolakkan nilai minimum untuk dapatkan julat. Okey, jadi kamu boleh cuba untuk soalan B juga dapatkan nilainya. Uji kefahaman kamu menggunakan plot kotak. Okey, dan last sekali adalah perubahan. Cikgu rasa ini yang terakhir sekali. Cikgu tak silap. Okey. Perubahan data terhadap serakan. Okey, sekiranya daripada data asal terdapat perubahan, contohnya penambahan data ataupun pengurangan data, apa yang akan berlaku kepada sukatan serakan kita? Okey, so standard pembelajaran yang kamu perlu tahu adalah menentukan kesan perubahan data terhadap nilai sukatan serakan dan juga perwakilan grafik. Okey, so perubahan data mewakili kes-kes seperti di bawah. Setiap data ditambah atau ditolak dengan satu pemalas secara seragam. Ditambah atau ditolak secara seragam. Okey, setiap data tu. Setiap data didarab atau dibahagikan dengan satu pemalas secara seragam. Kewujudan nilai pencilan dalam satu set data dan satu nilai dikeluarkan atau dimasukkan dalam suatu set data. Jadi, ia akan memberi perubahan kepada nilai serakan asal kita. Okey. Contoh di sini dibagi, pada mulanya saya mempunyai 5 set data. Okey. Set data 5, 8, 3, 4 dan 1. Jika setiap cerapan dalam data ini ditambah dengan 5. Okey, maksudnya kat sini 5 tambah dengan 5. So, data yang baru dia akan dapat 10. 8 tambah dengan 5, data terbaru dia akan dapat 13 dan seterusnya. Okey, maksudnya setiap data yang baru ni dia sudah ditambah dengan 5 daripada data asal. So, apa yang terjadi kepada sukatan serakan yang kita dah belajar sebelum ni? Okey, itu yang kita akan pelajari dalam bahagian ini. Okey. So, kamu boleh, ni cikgu tak go through sahaja, kita tak buat. Okey, hasil daripada rangsangan minda didapati bahawa tidak ada perubahan nilai sukatan serakan apabila setiap cerapan dalam satu set data ditambah atau ditolak dengan suatu pemalas. Masuk di sini adalah sekiranya contohnya tadi daripada contoh dialog tadi tu dia ditambah dengan 5, betul? Jadi dia tak memberi kesan kepada sukatan serakan. Okey, yang kita pelajari dalam ni sukatan serakan iaitu julat antara kuartil. Okey, sisihan piawai dan juga apa nama tu satu lagi variance. Jadi keempat-empatnya tidak memberi kesan daripada perubahan data yang melibatkan penambahan ataupun penolakan. Okey, apakah kesan perubahan sukatan serakan apabila setiap data dalam suatu set data didarab dan dibahagi? Okey, tapi untuk didarab dan dibahagi dia ada kesan. Tengok Okey. So hasil rangsangan minda keempat ni, apabila satu set data
serapan satu data didarab dengan satu pemalas K, maka julat baharu. Okey, yang ini tolong hafal. Okey, ini tolong hafal. Ini tolong hafal. Maksud di sini adalah sukatan serakan tadi dia tak memberi kesan kepada penambahan. Sukatan serakan kita tadi, contohnya kita ada dalam sukatan serakan, kita ada julat. Betul? Kita ada julat antara kuartil. Okay, kita ada sisihan piawai dan variance. Okey, sekiranya berlaku sebarang perubahan daripada data yang melibatkan penambahan, tambah ataupun tolak, maka dia tak memberi kesan kepada sukatan serakan kita. Okey, dia tak memberi kesan. Tak beri kesan. Jadi nilainya masih lagi sama. Tetapi kalau data itu melibatkan darab ataupun bahagi data, kita darabkan satu pemalas K ataupun bahagikan dengan satu pemalas iaitu K, dia akan memberi kesan kepada sukatan sekarang. Okey, beri kesan kepada nilai sukatan serakan kita. Macam mana diberi kesan? Okey, kalau nak tentukan julat yang baru, julat yang asal kita darabkan dengan K. Contoh kalau kat sini kita tengok contoh kat sini dibagi. Okey, pertimbangkan kes ini, pada mulanya saya mempunyai data 58341. Jika setiap cerapan ini didarabkan dengan 2, maka cerapan di atas dia akan dapat jadi data di atas akan berubah menjadi 10. 8 darab 2, 16. 3 darab 2, 6. 4 darab 2, 8. 1 darab 2, 2. Okey. Jadi di sini K dia adalah 2. Ini adalah nilai K dia. Okey. Jadi data ini memang berubah. Memang berubah. Kalau tadi pun kita tengok ada perubahan daripada segi data. Tapi nilai serakan dia berubah hanya untuk darab dan bahagi sahaja. Sekiranya data itu terdapat perubahan data dari segi operasi darab dengan bahagi saja. Ingat macam tu. Jadi julat yang baru daripada data tadi, contohnya, 2 tadi ini 2. Julat asal berapa? Contoh julat asal, julat tadi berapa? Julat asal contoh Cikgu ambil satu julat je sebab yang lain kena kira. Okey, julat adalah 8 tolak 1. So julat antara nilai yang diberi kat sini adalah 8 tolak 1. So julatnya adalah 7. Maka julat yang baru akan jadi 7 darabkan dengan 2. Julat baru sama dengan 7 darab 2 ataupun 2 darab 7. So sama dengan 14. Boleh? Cuba saya mak. Okey, nilai paling besar adalah 16, nilai paling kecil adalah 2. So daripada data ini, kalau kita tengok data tanpa kita kita buat pengiraan baru julat adalah 16 tolak dengan 2. So nilainya adalah 14. Sama tak nilai dia? Sama kan? Jadi kita tak perlu lagi ambil data kita kemudian kita cari balik semua sukatan serakan, tapi kita boleh gunakan formula ini saja, iaitu kalau melibatkan darab, kita darabkan semua sekali julat darabkan dengan K untuk dapat julat baru. Julat antara kuartil darabkan K dapat julat antara kuartil yang baru. Sisihan piawai darabkan dengan K dapatkan sisihan piawai yang baru. Tetapi untuk variance, kamu kena darabkan dengan K kuasa 2 untuk dapatkan variance yang baru. Jadi ini tolong hafal sedikit nota ini. Dan untuk cerapan, apabila setiap cerapan dalam suatu set data dibahagi dengan satu pemalas K, dibahagi. Contohnya setiap data tadi dibahagi dengan 2. Jadi sama juga konsep dia. Semuanya dibahagi dengan 2. Kecuali variance kita akan bahagi dengan kuasa 2. Pemalas kuasa 2. Boleh? So, ini adalah konsep-konsepnya. Apakah kesan ke atas sukatan serakan apabila suatu set pencilan dimasukkan atau dikeluarkan daripada satu set data? So, yang ini pun cikgu nak kamu baca dan fahamkan. Julat bagi julat akan berubah
dengan mendadak apabila satu pencairan dikeluarkan atau dimasukkan dalam satu set data. Yang ini kita dah tengok contoh tadi, bila mana ada suatu set data yang terlalu ekstrim, dia ada perubahan yang mendadak, maksudnya nilainya terlalu besar. Julat antara kuartil, nilai julat antara kuartil kurang dipengaruhi apabila satu pencairan ditambah atau dikeluarkan daripada suatu set data. Okey, dia berbeza dengan julat. Jadi, itu sebab julat dia bagi kesan yang besar, tapi julat antara kuartil tidak memberi kesan yang besar kalau ada suatu pencairan data. Varian dan sesihan piawai, nilai varian dan sesihan piawai akan bertambah dengan banyak apabila pencairan ditambah dalam set data. Okey, jika beza antara nilai cerapan baru dengan nilai min adalah rendah, maka sesihan piawai baru akan semakin kecil dan sebaliknya. Jika beza antara nilai cerapan yang dikeluarkan dalam min adalah rendah, maka nilai sesihan piawai yang baru akan semakin besar dan sebaliknya. Okey, apa maksud dia? Di sini adalah untuk varian dan sesihan piawai. Okey, apabila nilai bagi varian dan sesihan piawai akan bertambah banyak apabila pencairan ditambah dalam set data. Maksudnya nilainya akan bertambahlah kalau satu nilai pencairan ditambah dalam suatu set data, varian dan sesihan piawai akan bertambah juga. Okey. Okey, ini kalau nilai cerapan yang baru tu nilainya adalah kecil, beza antara nilai cerapan baru dengan min rendah, maksudnya dia tak terlalu besar sangat, maka sesihan piawai yang baru akan semakin kecil. Ataupun kalau bezanya terlalu besar antara min dengan cerapan yang baru tu, maksudnya sesihan piawainya juga akan terlalu besar. Okey, dia akan menjadi besar juga. Maksudnya sesihan piawai di sini dan varian di sini dia rujuk kepada min. Kalau nilai yang baru tu terlalu jauh nilainya daripada min, maka sesihan piawainya akan jadi besar nilai. Okey. Kalau beza antara nilai cerapan baru dengan min tak terlalu jauh, maksudnya dia nilainya hampir dengan min, maka sesihan piawainya akan semakin kecil. Okey. So yang ini okey, bagaimanakah untuk mewakili dalam grafik ini, cikgu akan bincangkan dalam video yang seterusnya supaya kamu boleh konsentrate dahulu untuk tajuk-tajuk yang sebelum ini. Okey, jadi cikgu akan sambung perubahan data tadi. Okey, cikgu start dengan perubahan data untuk video yang seterusnya. Okey. Jadi cikgu nak kamu buat dahulu latihan yang sebelum ni, okey? Dalam buku modul. Okey, semoga kita dapat berjumpa lagi pada kelas yang akan datang, okey? Selamat mencuba.